Walaupun sudah beberapa bulan jambatan gantung Sungai Dingin mentakap rosak akibat banjir pada awal tahun ini, belum ada tanda ia diperbaiki segera sehingga meresahkan para penduduk sekitar. Penduduk gusar kerana selepas hujan lebat baru-baru ini dan laluan jalan ke kampung mereka terputus hubungan, maka jambatan gantung itu adalah laluan utama yang digunakan oleh lebih 450 orang penduduk di dua buah kampung, iaitu Kampung Sungai Dingin dan Kampung Mambang Berulang. Bagaimanapun, apa yang meresahkan penduduk ialah beberapa struktur jambatan itu yang rosak mengundang risiko keselamatan terhadap orang ramai. Tambah menakutkan, tragedi dua beradik yang meninggal dunia akibat terjatuh ke dalam Sungai Keratung apabila motosikal yang ditunggangi ibunya hilang kawalan ketika melalui jambatan gantung Kampung Repuh di Rompin baru-baru ini tersebar. Susulan insiden tersebut, penduduk menjadi trauma dan gusar ancaman keselamatan nyawa mereka. Difahamkan jambatan gantung itu menjadi laluan penduduk untuk pergi ke bandar serta berbagai urusan lain termasuk menghantar anak-anak ke sekolah. Keadaan jambatan gantung yang rosak mengundang kesulitan kerana penduduk terpaksa menggunakan laluan alternatif lain yang jauh untuk ke jalan utama Termeluh Mentakap. Justru penduduk berharap pihak berkaitan dapat membaiki segera jambatan gantung itu kerana ia laluan utama penduduk sejak berpuluh tahun lalu selain mengundang risiko keselamatan. Menurut penduduk, masalah itu juga menjejaskan perkhidmatan barangan, dokumen atau makanan apabila postman, syarikat kurier atau penghantar makanan tidak mahu masuk kerana jambatan tersebut berbahaya. Difahamkan, jambatan berkenaan telah dibina sejak tahun 1983 dengan jarak sejauh lebih 200 meter. Ia dirasmikan oleh Menteri Besar Pahang ketika itu, Datuk Seri Najib Tun Razak. Isu jambatan gantung Sungai Dingin ini mula menjadi kecoh selepas ia ditularkan oleh seorang netizen yang juga merupakan penduduk kampung Terbabit yang dikenali sebagai Nur Muhammad alias. Tiba-tiba, isu ini panas di laman sosial Facebook sejak beberapa hari yang lalu. Nur Muhammad alias dalam hantaran di Facebook beliau baru-baru ini mendakwa ini merupakan situasi semasa 14 Mei 2021 di Kampung Sungai Dingin bersebelahan Kampung Gantuk di Mentakap, Pahang yang dinaiki air menutupi jalan utama bagi kenderaan dan laluan utama semasa. Keadaan jambatan yang rosak disebabkan banjir besar pada 6 Januari 2021 yang tidak dibaiki sehingga sekarang. Setelah 5 bulan berlalu, tindakan segera tidak diambil dan perkara ini membimbangkan penduduk setempat kerana laluan jambatan ini merupakan laluan utama penduduk dan alternatif jika laluan utama dinaiki air untuk keluar bekerja dan merupakan laluan harian untuk anak-anak ke sekolah. Jambatan ini juga merupakan jalan pintas penduduk kerana jalan kereta mengambil masa yang lama untuk sampai ke jalan utama. Baru-baru ini terdapat kemalangan kecil melibatkan motor tumbang di atas jambatan tersebut, tetapi penunggang tidak mengalami kecederaan. Menggusarkan apabila terdapat peristiwa yang berlaku di jambatan gantung di Kampung Keratung yang membabitkan 2 kanak-kanak yang terkorban di Kampung Repuh, Sungai Keratung baru-baru ini. Penduduk kampung khawatir jika peristiwa sama berulang di kampung mereka. Kita tidak mahu pisang berbuah 2 kali. Adakah pihak berwajib ingin menunggu kemalangan menggadai nyawa baru mahu mengambil tindakan? Hantaran beliau itu mendapat berbagai reaksi dan komen dari kalangan netizen, terutamanya di dalam beberapa grup di laman Facebook, media sosial di Temerloh. Antara komen-komen yang dibuat seperti netizen Jerul Effendi alias katanya, sian dekat mak abah dan saudara kampung kau ini. Agung dah melawan, cakap nak buat baru, tapi itulah makan masa juga. Mana DO, JKR, PBT Temerloh, at least prepare lah dulu untuk kegunaan keselamatan orang kampung. Kalau dah jatuh ke Sungai Semantan, baru kalut nak main tunjuk muka. Masalah time air Sungai Semantan naik, susah nak keluar. Takkan nak ke bandar naik bot, kata Jerul Effendi alias. Zul Hisham pula berkata, agaknya nak tunggu orang korban dulu dan Ustaz Ebit Liu turun, baru itulah masing-masing nak yang berkenaan mengelupur beruk acah-acah prihatin gamaknya, katanya. Azrul Izwan pula, mengundi lambat lagi, nanti nak mengundi barulah YB nak munculkan diri. Tak macam tu ke orang? Netizen Nur Izzah Jaafar pula berkata, wakil rakyat keluarlah buat kenyataan sebelum berlaku perkara yang tak diingini. Kalam Hasanah Ab katanya, YB Temerloh ni siapalah, hai datang jenguk orang kampung susah dek jalan kemudahan rosak, katanya. Sementara tu Pim, nanti bila nak pilihan raya bakal YB dan YB yang sedia ada ni sibuklah sikit datang melawat dekat jambatan tu buat kajian nak bina yang baru, katanya. Sementara itu Zila pula katanya, jangan jadi macam dekat kampung saya, jambatan gantung ada kerosakan dan baru-baru ni sebelum raya 2 kanak-kanak terjatuh apabila motor yang dinaiki bersama ibunya
melalui jambatan gantung itu terbalik. Adik-beradik terjatuh dalam sungai manakala ibunya tersangkut di dawai. Jangan dah makan nyawa baru ada pihak berwajib. Baru sibuk nak betulkan selagi tak ada yang tergadai. Selagi itulah dibiar jambatan tu macam tu, katanya Del Osman. Pemimpin kalau bercakap tak ada dah jambatan macam ni lagi. Beli motorkar, jabatan, buat kerja sana sini. Bagi kontraktor ada je projek, tak ada yang mati lagi ni. Tutup mata lah, kata Del Osman. MS Allen katanya, pihak berwajib kena ambil perhatian dan tindakan segera. Kesian penduduk setempat yang amat sulit dengan kerosakan jambatan gantung ini. Udahlah jambatan gantung, nak baiki pun tergantung, kata MS Allen. Midi Rais Ibrahim, dalam isu begini, inilah guna wakil rakyat dan ahli parlimen. Orang lantik sebagai wakil rakyat kena faham tu. Dah ahli parlimen orang Perlis, 3 silinder, pulak tu tak adalah. Tunggu je lah sampai orang mati jatuh sungai dulu, barulah mento not repair, kata Midi Rais. Amirul Hisham Zamawi belum kata nyawa pengguna lagi penting berbanding perempatan rumah yang runtuh. Sebab rumah yang runtuh tu boleh tempatkan diorang kat perempatan sementara. Kalau nyawa pengguna ni kita tak boleh buat main-main. Bila-bila masa saja benda tak elok boleh berlaku. Sementara tu Azrul Izwan, kalau tak di-viral takkan tak jadi apa-apa. Tak apalah, nanti dah jadi apa-apa pada penduduk. Macam di kampung Rekuh baru-baru ni adalah manusia-manusia yang cakap, kenapa orang tak bagi tahulah masalah jambatan tu apa itu ini. Kalau dah dibaiki jambatan ada juga musibah. Itulah dinamakan takdir. Kalau macam tu pun jambatan tu memang membahayakan penduduk, kata Azrul. Azulaika Syika belum kata, kalau tengok orang lalu jambatan ni bawa anak-anak hantar sekolah memang seram. Dah 5 bulan kami tunggu. Kesianlah ke orang-orang kampung, mohon dipercepatkan. Kami tak minta banyak, baiki mana patut saja. J. Arman belum kata, tempat lain cepat saja boleh buat. Kuala Lipis tak ada sampai setahun tahu dah siap jambatan. Datang tengok ke tak datang tengok, jangan masih nak undi baru tunjuk muka, katanya. Oh, sementara tu ada komen daripada Rungkai Solo, agak panjang juga ya. Terima kasih kerana pengguna Facebook terutamanya Encik Nur Muhammad Alias di atas kecaknaan berkaitan isu jambatan Sungai Dingin. Perkara berkaitan dengan jambatan gantung ini dah pun diambil maklum dan tindakan oleh pihak yang berwajib bermula sahaja selepas surut banjir pada awal tahun 2021 baru ini. Pihak Tok 4 Kampung Mambang berulang dan penghulu mungkin telah pun membuat permohonan kepada pihak jabatan untuk dibaiki dan permohonan jambatan baru. Namun demikian, kami juga mohon semua penduduk yang sering menggunakan jabatan sentiasa berdoa moga segala usaha dari pihak jabatan mendapat nusrah dari Allah. Pesanan kasih sayang, semoga penduduk yang masih menggunakan jabatan tersebut berhati-hati. Semua tak nak sesuatu yang buruk berlaku, namun percayalah akan takdir yang maha kuasa. Itu dia komen daripada Rungkai Solo. Sementara itu Nur Muhammad Alias juga ada memberikan komen kepada posting beliau ni. Saya post ni bagi bertujuan ingatkan balik dengan isu ini supaya tidak lupa, kerana ini melibatkan nyawa penduduk kampung, kerana masih ramai yang menggunakannya lagi. Itu dia komen netizen. Sementara itu ada juga netizen yang mempertahankan yang tidak tertentu atas kelewatan membaik pulih jambatan gantung Tengah Apit. Antaranya netizen bernama Nora Shikin Sulaiman. Kata Nora Shikin, buat biskut semprit pun kena tulis senarai bahan-bahannya ke kedai beli bahan, kena pastikan bahan-bahannya betul. Bawa balik bantuh memolek, baru uli-uli, buat bentuk benda, bawa menok, bakar dan oven. Kalau hangur, buat tu semula. Yang molek dia membubur dalam malam, nak hidangkan kat saudara mara. Ini kan pula buat jambatan katanya. Tok 4 dah mohon belaka tu lepas banjir 2021. Tok 4 dengan pasukan JKK-nya, penghulu mungkin datang nengok sendiri jambatan yang rosak akibat banjir. Kemudian Tok 4 dan penghulu mungkin buat laporan terus kepada jabatan yang berkaitan. Demo bukan tidur sementara menunggu agensi dan jabatan yang berkenaan menyiapkan kerja. Demo dengan insentif Tok 4 duduk kampung dan membaiki mana yang patut dulu. Apabila pihak berwajib dapat maklum dan terus sendiri melihat masalah jambatan tersebut dan mendapati keadaan yang tidak selamat untuk digunakan, seterusnya mereka melakukan kajian serta permohonan perundukan bagi membaik pulih jambatan tersebut. Kan jangan nak kecam je, komplain sembarangan, kata dia. Bukan setakat agensi je yang ambil kisah hak jambatan ni, tak silap koi. Masa tu anda kat majlis, masa tuanku mencemar diri ke Sungai Dingin, Tok 4 dengan gagah beraninya rasa tanggungjawab menghadap tuanku menyembah maklum masalah jambatan ni dengan sokongan dan bantuan YB Datuk Seri Muhammad Syakar asli, katanya. Tak silap saya ketika itu susulan ke bawah dulu yang mulia yang di-Pertuan Agong telah memaklumkan kepada pengarah JKA Negeri dan bertitah supaya masalah itu diselesaikan dengan segera. Nampak tak? Bagaimana kesungguhan untuk mendapatkan yang terbaik, mesti dengan cara yang terbaik juga supaya mendapat hasil yang baik untuk orang kampung. Kerajaan Negeri Pahang yang sangat prihatin dengan apa juga masalah, termasuklah apa yang dihadapi penduduk kampung. Ini kan pula yang berkaitan dengan nyawa. Kerajaan negeri tidak akan sekali mensisihkan permohonan Tok 4 dan penduduk kampung. Lebih-lebih lagi kerana jambatan yang uzur malah boleh mengundang bahaya kepada keselamatan penduduk yang menggunakan jambatan gantung tersebut. Sama-samalah kita berdoa agar usaha dari susulan kepada Yang Mulia yang di-Pertuan Agong telah maklumkan kepada pengarah JKA Negeri dan bertitah supaya masalah ini diselesaikan segera, bukan dengan kecaman kepada semua pihak tidak betul dan tidak bekerja, katanya. Semoga Allah Ta'ala mempermudahkan segala urusan semua pihak, insyaAllah. Kenyataan beliau itu kemudian mendapat respon daripada warga net yang lain, antaranya Sharifah NS Food, katanya. Setiap kerja ada tentatifnya, ada deadline-nya, ada time frame-nya, ada latest update-nya. Berapa lama nak tunggu ni? Melibatkan keselamatan, jangan pandai cakap je. Walk the talk, kata Sharifah.
Kemudian sebenarnya kemudian kita juga ada komen daripada sebenarnya ini kenyataan daripada Nur Shikin juga ada komen daripada Hadi kata dia apa? Nur Shikin Sulaiman, kenapa dah viral baru nak ambil action letak batu untuk menghalang laluan ya? Banjir dah berapa bulan berlalu. Kita boleh tengok benda ni boleh settle cepat dan cari penyelesaian. Tapi banyak sangat birokrasi, betul tak? Kadang-kadang kecaman dan komplain perlu untuk menambah baik sistem, kata Hadi. Hadi kemudian membuat antara memaklumkan bahawa pihak JKR sudah turun ke lokasi untuk membuat tindakan. Beberapa keping gambar juga turut dimuat naik. Ada gambar JCB jentolak dan sedang mengangkat blok batu untuk menghadang orang ramai supaya tidak menggunakan laluan jambatan ini. Bagus ni ya, kalau tidak dilalui, tapi mesti penduduk kecewa sebab penduduk nak gunakan laluan ini. Kalau di blok mereka tak boleh lalu kan. Jadi masalah mula kepada penduduk, terpaksa ke Bandar Temeloh melalui jalan Jalan Temeloh Mentakap melalui jalan yang jauh. Jadi bukan alternatif ini agaknya yang diinginkan penduduk, mereka mahu dibaiki kalau tak boleh dibuat baru, betul ya. Jadi adik-adik sebelum itu juga ada mempersoalkan ada pihak yang menggugut netizen yang bangkitkan dan membicarakan isu ini. Kata adik-adik, kenapa perlu kau ugut nak saman-saman sebab viralkan benda ni? Nak tunggu orang mati lemas dulu baru nak baiki ke? Kemudian dijawab oleh Jerol Effendi alias hari-hari itu yang pelik, nak buat ugutan nak saman. Banyak betul yang panas posting ni. Sebab sebelum ni ada media datang, tak ada pun kecoh-kecoh, ugutan bagai tak jalan kerja JKR, orang kata ni. Hari-hari kemudian menjawab pada Jerol Effendi alias, kan padahal kita buat cara elok, surat keping-keping hantar ke pejabat, satu habuk tak bersih. Sekali kasih viral cepat pulak kerja jalan. Yo, kalau macam tu tak gunalah hantar surat depan ni. Jadi hari-hari. Sementara itu ada juga respon daripada penduduk kampung Lubek, antaranya Leni Harina. Kata Leni Harina, banjir Januari, dalam bulan Januari dah masuk bernama. Bulan 2 hantar surat ke DO. Bulan 3 masuk pula sinar harian. Jadinya memang selalu follow up. Sekarang dimaklumkan dalam bulan 4 hari itu dah dapat peruntukan dari kerajaan negeri. Cuma tunggu dapat duit je. Nampak tak proses dia macam mana? Itu dia. Sementara itu Ledia Hassan dia kata dia respon kepada ni, itulah saya harapkan semuanya dipermudahkan. Kami cuba membantu mana yang mampu untuk mempermudahkan urusan orang lain dan tiada kepentingan pada pihak kami. Lagipun kawasan ini ditadbir oleh ADUN DAP dan Parlimen oleh Amanah PAN kata. Tapi alhamdulillah Datuk Sarkar amat membantu dalam hal ini. Dan isu ini pun dalam perhatian dia walaupun dia bukanlah wakil rakyat kawasan tersebut. Cuma bila saya cuba justify perkara ini, mereka anggap saya mencampur adukan isu politik. Saya harap supaya ini tiada lagi salah faham. Itu dia kata Ledia Hassan. Ledia Hassan juga ada memberi lagi komen daripada pihak kami. Ledia Hassan ini mungkin daripada JKK Kami telah sedaya upaya mengambil bahagian dalam isu ini. Sebelum ini alhamdulillah ia telah pun mendapat perhatian. Tetapi kemungkinan dapat kekangan yang kita sendiri tidak tahu dari pihak yang berkenaan. Yang pasti insyaAllah ia ini ada penyelesaian, cuma memerlukan kesabaran yang tinggi. Terima kasih Tuan kerana mengambil berat terhadap isu. Ledia Hassan juga mengeluarkan satu surat daripada JKK Kampung Serdang, termasuklah kampung yang dinyatakan dalam posting Kampung Serdang. Surat permohonan membina jambatan laluan sehala dari Kampung Mambang Berulang ke Kampung Serdang mungkin mentakap. Surat JKK Kampung Mambang Berulang dihantar kepada pegawai daerah Temeloh. Ini bertarikh bulan Februari 2021 bulan Februari dan ditandatangani oleh Hasan Basri bin Emerson, pengurusi JKK Kampung Mambang Berulang Mentakap. Dibuat salinan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar Samsudin, Esko Kerajaan Negeri Pahang, Jurutera Daerah Temeloh, JKR Daerah Temeloh, menghulu mungkin mentakap 2. Itu dia yang dilampirkan di dalam posting beliau itu bagi menjawab tentang perkara ini daripada Ledia Hassan. Okey, dan apapun diharapkan pihak berwajib mengambil serius keselamatan rakyat. Tragedi jambatan gantung di Kampung Rekoh Rompin baru-baru ini harus dijadikan iktibar agar ia tidak berulang kembali. Usaha berjanji jika tidak mampu melaksanakannya, jangan memperjudikan nyawa rakyat Marhain selepas isu panas akibat ditudahkan, maka pihak bertabik bagaikan cacing kepanasan. Malah lebih menyebutkan unsur ugutan pula berlaku terhadap mereka yang membuka mulut isu ini, walhal kerosakan kritikal terjadi sejak bulan Januari 2021. Isu ini juga pernah tersiar dalam akhbar sinar harian pada bulan April lalu dan penduduk Melayu merintih amat mengharapkan jambatan gantung ini diperbaiki segera. Namun akhirnya ia menjadi viral dan mula pihak berkenaan mengelabah dan terpaksa mengeluarkan berbagai kenyataan. Apakah jambatan gantung Sungai Dingin ini juga mahu menunggu mangsa maut seperti di Kampung Rekoh Rompin baru ni? Tepuk dada tanya iman, nak buat seribu daya tak nak buat seribu dalih, kata orang-orang tua. Bila tiba pilihan raya barulah bertemu rakyat dan berjanji untuk dibaik pulih. Dah lama sangat, dah hampir 40 tahun. Masih lagi jambatan gantung ini digunakan pada zaman moden hari ini Dan kami isu MKTV juga berharap apabila isu jambatan gantung di Kampung Rekoh yang menyebabkan kematian 2 adik-beradik di Sungai Keratung sebelum ini berlaku, sepatutnya perkara ini membuka mata kepada semua pihak. Jadi semua pihak sepatutnya cakna dengan isu jambatan gantung uzur, rosak, jambatan gantung yang bahaya di kawasan masing-masing di dalam semua daerah di negeri Pahang. Jadi diminta supaya pihak yang bertanggungjawab memantau perkara ini, terutamanya pihak agensi-agensi yang terlibat. Kerana tidak boleh kita menganggap benda ini terlalu slow and steady.
Betul dah, penduduk memviralkan kerana tidak tahan. Mereka tidak tahu apa yang berlaku dalam surat menyurat. Kadang-kadang JKK dah hantar surat kepada pihak atasan, tetapi kadang-kadang surat tak sampai kepada pihak atasan lagi. Surat kadang-kadang tersangkut, tidak sampai. Sebab itu kalau kita tengok daripada bulan Februari sampai sekarang dah bulan Mei, terlalu lama ya untuk dapatkan peruntukan untuk membaiki saja. Membaiki saja, bukan nak buat jambatan baru kan. Jadi tolong ya. Jika perkara ini tidak diberi perhatian serius, tidak cakna, menyebabkan akhirnya rakyat jadi menampak dan jadi bosan dengan kerenah birokrasi. Ada pula yang mencadangkan supaya rakyat sendiri buat surat hantar kepada jabatan berkaitan dan bertanya tentang progresnya apa semua. Tapi bagi saya itu tidak bagus, kerana terpaksalah pihak-pihak yang ada kuasa dalam kampung, dalam daerah, dalam DUN, dalam kawasan parlimen bertanggungjawab dan menerima kritikan, komen yang dibuat oleh netizen. Kerana mereka terpaksa meluahkan pandangan ikhlas mereka dari hati murni mereka. Tidak perlulah ada unsur ugutan, nak saman dan sebagainya. Kerana ini kisah benar. Ini kisah benar yang sepatutnya diberi perhatian paling penting kerana ia melibatkan nyawa. Bayangkan jambatan ini digunakan lebih 400 orang setiap hari. Bayangkan, bukankah ia membahayakan nyawa penduduk? Jadi fikirkan dan buatlah tindakan. Semoga tidak ada lagi kejadian mangsa jatuh jambatan dan hilang nyawa berlaku di negeri Pahang Darul Makmur. Kalau boleh, kami akan buat laporan semua jambatan-jambatan gantung yang berada di seluruh negeri Pahang supaya pihak bertanggungjawab, pihak berkuasa ambil tindakan baik ni kalau tidak ada bajet untuk buat jambatan baru di kawasan masing-masing. Okey, sekadar itu dulu untuk jam ini. Kita bertemu lagi dalam edisi terjah isu rakyat dan kita dah dengar suara-suara yang dinatikan oleh para netizen rakyat tentang isu ini. Jadi jangan lupa like, follow, share dan subscribe channel CMK TV Suara Rakyat Malang.